Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pendengar kisah seram Malaysia semua. Dengan harapan anda semua sihat-sihat belaka. Terima kasih kerana masih lagi support kisah seram Malaysia. Hari ini saya nak bercerita tentang kisah lift. Lift dekat mana-mana lah kan. Kebanyakan ada orang ni dia memang fobia dengan lift ni. Jadinya tanpa banyak membuang masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Okey, baik. Kita mulakan dengan kisah seram yang pertama. Lift Hospital DJB. Panggil saya Nis je. Saya asal Johor. Kisah yang saya nak ceritakan ini ada kena-mengena dengan salah satu hospital kerajaan di Johor Bahru. Hospital mana tu saya rahsiakan ya. Jadi ini kisah masa bulan 10 tahun 2018. Ayah saya disahkan masuk ICU. Saya dari Terengganu bergegaslah balik. Saya naik bas dari Kuala Terengganu jam 8.30 pagi dan sampai di hospital di Johor Bahru jam 9.30 malam. Oleh kerana ward ICU ni boleh melawat siang sahaja, saya berkeras nak bermalam di surau hospital berkenaan. Adik-beradik lain semua balik rumah termasuk mama saya. Saya je yang berada di hospital sebab saya je yang belum jumpa ayah. Sedih juga masa tu, rasa nak rembat je mak gad tu nak naik ward ICU. Oi, ganas ni. Tangga turun cafeteria memang tutup waktu malam. So saya masuk dari arah emergency nak ke surau tingkat 5 berdekatan dengan ward ICU. Dalam WhatsApp family, abang saya kata dia tak balik, dia ada dekat lobi. Saya reply, saya on the way naik tingkat 5. Masa tu saya naik bahagian lift staff dengan doktor. Sebab nak pukul 10 malam, tak ada orang lah time tu. Kat tempat lift tu ada 4 pintu lift. Saya tekan butang nak naik. Lift pertama buka. Saya masuk dan tekan ke tingkat 5. Masa tu saya di arah 1 lagi. Pintu lift tutup dan naik ke tingkat 5. Sampai di tingkat 5, pintu lift tak nak buka pula. Saya dah macam, apa ni? Saya tekan tingkat 4. Sampai tingkat 4, pintu lift tak buka juga. Saya dah macam matilah nak macam tu. Saya tekan balik arah 1. Sampai je arah 1, pintu lift buka. Saya keluarlah. Apa lagi? Tunggu dalam 5 minit ke arah 1 tu, saya tekan balik nak naik lift. Kali ni lift yang sama terbuka. Sebelum tu lupa saya nak beritahu, lift staff ni pintu dia terbuka depan dan belakang. Maksudnya pintu depan terbuka, pintu belakang pun terbuka. Masa tu saya tengok jam pukul 10.30 malam. Dalam setengah jam jugalah main dengan lift ni. Masa lift pertama tu buka, saya pun masuk je lah. Try lagi, mana tahu sampai tingkat 5 kan. Masuk lift tu tekan tingkat 5. Sampai kat tingkat 5, benda sama lagi jadi. Maksudnya pintu lift tak buka. Saya tekan tingkat 4. Sampai tingkat 4, pintu lift belakang buka, depan tak buka. Tapi masa tu seriau siang, rasa habis naik bulu roma. Adalah dalam 10 saat dia buka. Saya ni jenis tak puas hati. Tekan lagi aras 5. Sampai aras 5, lampu lift kelip-kelip. Lepas tu pintu tak buka. Saya dah takut dah masa tu. Saya tekan aras 4 balik. Tapi rasa macam lift tu gerak. Lift tu tak bergerak. Saya tengok handphone line E. Maksudnya tak ada line lah handphonenya. Try call abang saya, tak dapat. Dalam hati dah menyumpah, bodoh datang ni. Aduh aku dah cuak ni. Saya cuba tekan arah 1, baru rasa lift gerak. Sampai ke arah 1 tu, saya cepat-cepat keluar. Masa tu rasa ada orang ikut keluar sekali guna pintu belakang.
Saya guna pintu depan. Saya paling nampak sosok putih kabur-kabur gitu. Ada macam blur-blur lah biasa. Tiba-tiba Mak Gad Melayu tegur saya. Dia tanya, buat apa kat sini? Saya cakap lah, cover-cover sikit. Jaga ayah kat ward 7. Tapi sebenarnya saya nak sembunyi kat surau tingkat 5 aras ward ICU. Tergeraklah dalam hati saya nak tanya makcik tu. Saya cakap dekat makcik tu, tadi saya naik lift ni nak berhenti aras 5 sebab ada mesin kopi. Tapi pintu tak buka. Kenapa Saya cakap lagi, 2 kali saya try dah makcik. Makcik tu tanya saya balik, lift yang mana satu kau naik ni? Saya tunjuklah lift yang pertama tu. Dengan muka serius, makcik tu jawab, tu lift orang usung mayat ke bilik mayat, dek. Aku dah speechless dah. Apa? Dia kata selamat tak jadi apa-apa. Lepas tu saya belah pergi Dobi. Jumpalah abang saya. Last tidur dalam kereta. Esoknya baru boleh masuk ward ICU jumpa ayah. Alhamdulillah, ayah sekarang makin sihat walaupun kena CPR pakai defibrillator sampai masuk ICU. Apapun, saya nak minta maaf kalau cerita tak seram atau macam tongkang terbalik. Jadi saya akan kongsikan Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, ini cerita yang pertama lah ya. Cerita pasal lift dekat salah satu hospital di Johor Bahru. Tapi hospital yang mana, lokasinya dirahsiakan. Jadi untuk yang pertama ni kita dah tutup dulu. Kita sambung untuk cerita yang kedua. Okey, untuk tajuk cerita yang kedua ni, tajuk dia adalah Lift Bomber. Kita mulakan. Aku ingin menceritakan sebuah kisah mengenai sebuah lift yang terletak di sebuah kondominium di Selangor. Kondominium mana tidak perlulah aku katakan, tetapi ia terletak di kawasan Bangi, Selangor. Pada cuti akhir tahun 2021, keluarga aku merancang untuk menginap di sebuah kondominium yang terletak di Bangi, Selangor. Kondominium tu telah lama dibeli oleh ayah aku semasa dia menuntut, dan apabila sudah berkahwin, dia meninggalkan kondominium itu dan berpindah ke rumah teres bagi tempat tinggal kami. Tetapi percutian kali ini ayah aku check in balik ke hotel tu. Kami merancang bercuti pada hari Ahad dan bertolak pada hari esoknya. Dipendekkan cerita, kami tiba di kondominium tu pada petang hari kira-kira 6.30 petang. Ayah aku ambil kunci di kaunter reception sementara kami yang lain tunggu di kereta. Habis sahaja mengambil kunci, kami bergerak ke parking lot yang disediakan untuk meletakkan kenderaan. Setelah kami mengangkut barang-barang keperluan, kami menuju ke ruangan lift bagi mencari tingkat bilik kami. Dipendekkan cerita, kami sampai ke bilik kami di tingkat 25 daripada 35 tingkat. Tinggi tempat ni. Kami membaca bismillah dan ayahku membuka pintu menggunakan kunci yang telah diambil. Buka saja lampu, kami meneruskan dengan kerja kami. Unggah beg, susun itu, susun ini dan seterusnya, mandi, solat pada malam hari. Selesai solat isyak, kami bercadang untuk makan malam di restoran. Kebetulan di bawah kondominium ada kedai dan restoran tempat banyak cerita kami turun ke tingkat 1 dan terus ke restoran bagi dinner kami. Tanpa banyak cerita, kami terus turun ke tingkat 1 untuk kami makan malam. Okey. Selesai makan malam, ayahku mengajak mahu berjalan-jalan melihat keindahan malam bersama-sama. Tapi pada masa tu, aku memang terlalu mengantuk. Jadi aku memberitahu ayah yang aku tidak mahu ikut kerana hendak tidur.
Jadi ayah aku memberikan kunci spare untuk aku buka pintu dan mengingatkan aku jangan kunci pintu kerana mereka mahu masuk ke dalam bilik. Aku akur dan tidak lama selepas itu kami berpisah. Aku pergi ke ruangan lift dan menekan butang untuk naik ke atas. Setelah beberapa saat menunggu, ada sebuah lift yang terbuka untuk menjemput aku naik ke tingkat atas yang aku mahu, tingkat tempat yang aku tinggal lah. Tetapi yang peliknya, yang terbuka itu lift bomba. Lift ni lift untuk kebakaran tu lah. Jadi lift ni tak selalunya tak buka tau. Aku dapat tahu kerana di atas ruangan lift tertampal lift itu lift bomba. Aku rasa aku boleh saja naik lift ni sebab ialah mana ada kebakaran yang memerlukan aku menunggu lift lain tiba. Lagipun pada waktu itu memang aku terlalu mengantuk akibat banyak makan di restoran tadi. Tanpa berfikir panjang, aku masuk ke lift tersebut dan menekan butang tingkat 25. Setelah 1 minit berlalu, aku memerhati aku masih lagi berada di tingkat 1, sedangkan butang tingkat 25 pada lift itu telah menyala dan pintu lift sudah pun tertutup. Aku menekan semula tingkat 25 buat kali kedua dan lift tidak naik ke atas. Apalagi panaslah. Aku tekan butang itu beberapa kali dan akhirnya lift itu pun bergerak. Dengan keadaan mengantuk, aku terlelap beberapa saat di dalam lift sambil menunggu lift sampai ke tingkat 25. Apabila aku terjaga dari lelap, aku melihat sekeliling kerana aku fikir aku sudah sampai ke tingkat 25. Tapi lift masih tertutup. Aku pelik dan aku melihat ke skrin yang menunjukkan tingkat yang lift itu berada sekarang. Apa yang membuatkan aku terkejut, nombor yang terpapar pada skrin lift itu menunjukkan angka 33. Macam mana pula boleh sampai ke tingkat 33? Sedangkan tombol yang masih menyala di tepi lift ialah nombor 25. Aku cuba menekan semula nombor 25 pada butang lift itu, tetapi lift itu berhenti dan yang membuatkan aku panik ialah lampu di dalam lift tersebut mati secara tiba-tiba. Memanglah panik. Aku hampir menangis, tapi aku teringat yang aku ada membawa handphone pada masa itu di poket seluar. Aku pun keluarkan handphone dan menyalakan flashlight handphone bagi membantu aku melihat keadaan sekeliling. Aku melihat suasana lift yang seakan-akan berhenti berfungsi. Apalagi, paniklah. Aku menyuluh ke butang lift dan dengan keadaan tangan bergetar-getar, cuba menekan semua nombor untuk memastikan berfungsi atau tak. Malangnya semuanya tidak berfungsi. Aku panik dan menangis sedikit memikirkan nasibku sekarang sambil tanganku memegang handphone dan flashlight yang ada pada handphoneku. Tiba-tiba aku mendengar seakan bunyi bisikan sesuatu di telinga aku. Suara itu aku dapat rasakan seperti ada sesuatu benda yang berbisik pada aku dari belakang. Tetapi bisikannya agak kurang jelas dan samar-samar. Aku terkencing dan menjerit sekuat hati dalam 10 minit macam tu. Akhirnya aku memohon pada Tuhan agar diberikan perlindungan sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali. Sambil menangis, dengan izin Tuhan, suara bisikan itu hilang serta-merta. Aku lega seketika, tetapi tangan aku masih tidak berhenti bergoyang. Shaking, babe. Alhamdulillah, dengan izin Tuhan, lampu menyala di lift yang membuatkan aku merasa lift kembali berfungsi seperti biasa.
Aku cuba menekan nombor 25 dan akhirnya lift berjaya membawa aku sampai ke tingkat 25. Aku pun keluar sambil berlari meninggalkan lift bomba tersebut dan menuju ke dalam bilik dengan kelam kabut kerana takut dikejar makhluk yang berbisik-bisik sebentar tadi. Aku mandi dan tidur awal menunggu family aku balik ke rumah, ke bilik. Keesokan pagi, aku menceritakan kisah yang aku kena di lift semalam dan sepakat untuk tidak tinggal beberapa hari lagi dan bergegas pulang. Itu saja kisah aku pada kali ini. Nasihat aku, kita kalau nak buat sesuatu, kenalah berfikir panjang agar kita tidak terkena akibat yang buruk. Assalamualaikum. Jadi ini adalah kisah yang kedua untuk yang lift ni. Jadi saya rasa macam mana anda rasa? Okey tak kisah lift ni? Kalau ni apa kata kita sambung untuk kisah lift yang ketiga. Okey, untuk kisah yang seterusnya, tajuk dia Lift Puaka. Mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada anda semua. Aku nak share kisah seram terkena gangguan hantu lift puaka yang aku alami di kilang yang aku bekerja sekarang. Baru je terjadi dalam 2 minggu lepas, tapi baru free nak share. Pukul 7.30 malam adalah waktu aku mula bekerja. Departmen aku terletak di aras 5, kantin dan loka pula di aras 1. Jadi masa untuk thumbprint adalah jam 7 suku hingga jam 7.30 malam. Hari tu aku agak terlambat sedikit. Pukul 7.20 malam baru sampai. Sebab jalan jam, jadi aku memang terkejar-kejar lah ceritanya. Dah lah masa terakhir untuk thumbprint pukul 7.30 malam. Kalau lambat sikit potong gaji, padahal bukan salah aku. Naik bas kilang kot, dah tu jalan pula jam. Tapi apalah nasib, ikut sajalah kan. So aku nak cepat-cepat pergi kantin, letak barang dalam loker dan terus naik ke aras 5. Masa tu aku seorang je. Orang lain dah tak ada sebab semuanya dah masuk production room. Semua orang dah start kerja, dia baru sampai kan. Jadi aku pun naik lift tekan aras 5 dan pintu lift pun tertutup. Dan entah macam mana lift tak berhenti di aras 5, tetapi berhenti di aras 6, iaitu aras yang ditutup. Bayangkan, terbuka je pintu lift tu, aku tengok depan aku ni gelap dengan keadaan sunyi. Aku cemas dah time tu. Macam-macam yang aku fikir. Mana tahu nampak hantu ke, lift pula terpadam lampu ke, lift rosak ke. Sumpah, aku nak menangis dah time tu. Berair jugalah mata aku. Aku tekan butang 5 kali. Butang 5 banyak kali, tapi tak menyala. Langsung tak ada tanda-tanda pintu lift nak tutup. Aku cemas gila. Aku cuba lagi, tapi sama je, tetap lift tak bergerak. Aku tekan butang intercom, tapi tak ada siapa yang jawab. Aku terus terduduk. Aku macam nak menjerit je time tu. Pula kalau aku tak menangis, aku menangis gila-gila kot waktu tu. Panik campur cemas, campur segala jenis perasaan ada lah. Mana yang tak takut. Dah gelap macam tu kan. Daripada berair je tadi, terus berkolam biji mata ni. Dan aku terfikir, takkanlah lift ni rosak tiba-tiba. Even kalau rosak pun, mesti kalau aku tekan butang intercom, ada maintenance staff yang akan jawab. Ini lain tak bukan, mesti ada benda nak main-main, nak mengusik aku lah tu. So aku pun cuba bertenang. Relax. Aku baca surah-surah lazim dan aku cakap dalam hati,
tak kacau sesiapa. Tolonglah, jangan kacau aku. Aku cuma nak cari rezeki halal dekat sini. Memang aku dah tak tahu cara lain nak buat. Aku cuba je lah cara ni, kot-kot berhasil kan. Aku pun try lah lagi sekali tekan butang 5 dan Alhamdulillah menyala pun lampu butang tu, menandakan lift ini kembali berfungsi. Pintu lift pun tersekat-sekat dan tertutup perlahan-lahan. Masa pintu lift tu nak tutup habis, aku nampak bayangan hitam besar macam kepulan asap melayang depan pintu lift. Walaupun keadaan luar tu gelap, aku memang nampak dengan jelas. Bukan main perasaan aku. Aku macam terus kaku tak bergerak. Kaki dah macam terpaku kat situ. Jantung aku laju dub-dap, dub-dap, dub-dap. Macam nak pecah dah rasa. Aku dah punya takut waktu tu. Memang dah tahap macam nak kena sesak nafas. Nampak hantu lagi ke apa ni? Astaghfirullahalazim. Apalah nasib bayang aku ni. Masa dekat ATM hari tu, kena dengan Kak Pun. Ada pula kisah yang lain ni. Yang ni kena dengan kabus hitam, bayangan silam ke apa pula ni. Stres jadi aku ni. Asyik kena kacau je. Sampai je aras 5, terus aku tarik nafas lega sebab dah terlepas dari azab terperangkap dalam lift. Adalah dalam 20 minit aku stuck kat situ. 20 minit tu rasa macam 2 jam babe. Ngeri gila. Dengan ternampak hantu lagi. Tapi kali ni aku dah kuat semangat sikit. Tak adalah demam ke apa. Alhamdulillah. Aku pun sajalah tanya guard dekat situ, kenapa aras 6 tu tutup? Sebab dah hampir 2 tahun aku kerja sini, memang aras 6 tak pernah dibuka. Walaupun banyak produk yang company aku buat ni sampai kena share production A dengan production B. Sempitlah dengan mesin banyak-banyak. Satu aras je ada 2 jenis barang berlainan. Nak buat terpaksa berhimpit dan berkongsi tempat walaupun aras 6 tu kosong. So, nak tahu tak apa Gad cakap? Dia cakap aras 6 tu dulu ada pekerja bunuh diri akibat putus cinta. Semua orang kena kacau lepas kejadian bunuh diri tu dan aras tu terpaksa dikosongkan sebab banyak kes histeria dan ramai pekerja yang terserempak dengan hantu syaitan ni rajim kat situ. So kira puaka lah level 6 tu, dengan lift pun sekali berpuaka. Sebab tu tajuk cerita aku ni lift berpuaka. Unik kan tajuk? Senang nak ingat. Aku pun ada tanya dengan maintenance, kenapa tak jawab intercom aku. Tapi yang mengejutkan aku, mereka tak dapat apa-apa panggilan ataupun detect lift rosak. Sah, memang aku kena game dengan hantu. Ucap panjang aku masa dapat tahu tu. Aku bersyukur sebab tak teruk sangat kena ganggu. Kalau tak, apalah nasib aku. So guys, itu je cerita aku. InsyaAllah nanti aku akan share lagi kisah yang lain. Hati-hati nak ke mana-mana. Sentiasa baca surah-surah lazim pendinding diri. Jaga-jaga makhluk halus memahati tu. Jadi ini kisah yang ketiga. Macam mana anda rasa? Okey tak? Harap anda semua enjoy. Pada anda semua, mana yang dah subscribe, mana yang dah tekan butang like button tu kan, mana yang dah komen, bagi teguran pada saya, InsyaAllah mana yang saya mampu saya ikut, mana yang boleh saya ikut saya buat. Tapi saya cuba sedaya mungkin untuk nak reply semua mesej-mesej anda. Dan Alhamdulillah, saya akan cuba teruskan buat yang terbaik, akan cuba terus bagikan yang terbaik untuk anda semua. Dan akhir kata, sebagai akhir kata, saya ada jumpa kata-kata ni agak menarik juga untuk kita fikirkan sama-sama. Kata dia kat sini, ketika seseorang membelanjakan atau memberi wangnya untuk kau gunakan, tak pedulilah orang tu siapa sekalipun, tak pedulilah hubungan kau dengan dia macam mana. Wang pula bagi semua orang sama, memang tak pernah cukup. Orang yang bersedia memberikan kau wangnya untuk digunakan bukan kerana ianya banyak wang atau bukan kerana dia bodoh, tetapi pada waktu itu dia berfikir bahawa kamu lebih penting daripada duit.
Jadi sekian untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak pada yang support, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.